Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam madani kepada semua wartawan yang hadir pada petang ini. Saya ingin bagi tahu saya memulakan tugas saya sebagai Ketua Pengarah JECOM pada 2 Februari 2023. Saya gembira dengan tugas itu, tetapi beberapa bulan saya melaluinya. Saya rasa ada tekanan. Tekanan itu mungkin daripada kawan-kawan yang merasakan saya tidak sesuai di situ ataupun saya tidak melaksanakan tugas seperti mana ekspektasi asal. Saya tahu dan saya sedar menerima jawatan ini ekspektasi rakyat cukup tinggi. Ya, untuk JECOM tentunya tidak mengulangi peranan seperti mana yang dimainkan oleh JASA dan beberapa jabatan kerajaan sebelum ini. Saya cuba untuk membuat perubahan, menjadikan JECOM betul-betul sebagai jentera kerajaan, bukan sebagai jentera parti. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan itu biasa dalam memegang sebuah organisasi. Apapun kritikan, komen orang pada JECOM di bawah saya pada waktu itu, saya sail through. Saya hadapi dengan jiwa besar sehingga berlaku pilihan raya negeri pada 2023. Kekecewaan daripada rakan-rakan yang mengharapkan JECOM memainkan peranan yang berkesan itu jelas. Pelbagai kemarahan dilemparkan kepada saya, tapi saya diamlah. Saya diam biarpun saya ada alasan untuk memberitahu kekangan-kekangan yang saya hadapi di JECOM. Masa berlalu, saya hadapinya dengan tabah. Ada cita-cita untuk saya mencari pekerjaan baru, ada tawaran, ada usaha saya buat ke arah itu, dan saya fikir kalau saya mau berhenti dari JECOM, biarlah ia merupakan satu soft landing. Tapi pada 13 hari bulan 11 saya dipanggil untuk bertemu seseorang. Saya pergilah bertemu dengan kawan itu, dan dalam pertemuan itu ditunjukkan saya video. Video itu adalah video perbualan lucah saya bersama dengan di sebelah ini Saudara Wahab yang hadir bersama PC ini pada malam ini. Saya diberi dua pilihan pada waktu itu, sama ada meletakkan jawatan terus ataupun bercuti rehat sehingga tempoh tamat dan meletakkan jawatan. Saya ambil sikap untuk kompromi, untuk jaga kesemua pihak, tanpa saya bahas apa-apa, ketulinan video, persetujuan kepada apa yang ditunjuk. Saya tak ada bahas apa-apa. Saya kata since I'm also planning to go, but I plan to go on soft landing basis. Saya kata tak apa, saya akan bagi notis cukup sebenarnya tempoh yang sepatutnya, dan selepas itu saya meletakkan jawatan. So that's how it happened. 16 hari bulan, pagi itu saya dapat panggilan macam-macam. Agus letak jawatan JECOM. Saya cuba untuk tutup benda ini. Wartawan telefon ada saya layan, ada saya tidak. Tetapi tak sempat lebih jauh pergi daripada itu. Petang semalam keluar satu video yang saya bercakap lucah dengan saudara saya di sebelah. Saya diamlah, biarpun kawan-kawan yang datang, yang maki, yang sokong, itu pelbagai resamnya saya terima, sehinggalah saya buat PC ni pada petang ini. Apa yang nak saya kata dengan video itu? Pertamanya saya nafikan. Saya ingin katakan bahawa video itu adalah satu yang doctored, satu yang edited, satu yang frame. Yang frame-nya bukan saya yang frame. Mungkin sahabat saya, saudara saya di sebelah ini yang saya anggap macam anak sendiri pun, dia yang frame. So you can ask him questions after this. Lepas itu saya fikir kenapa sampai begini. Kita sudah belajar banyak pengalaman bagaimana seseorang itu jatuh kerana tuduhan seksual. Ini berlaku pada saya. Saya selalu kalau saya mengajar dahulu, saya bagi tahu bagaimana kalau Hitler dia nak menjatuhkan orang, Robert Mugabe kalau dia jatuhkan orang, seks lah.
sebagai satu cara bagaimana ini digunakan. Dan ini kena kepada saya menyebabkan kita bertemu pada malam ini. Yang pertama, yang keduanya saya nak perkenalkanlah. Ya, di sebelah saya Saudara Wahab. Trending dia hari ini. Trending dia. Dan dialah yang bersama saya dalam video itu. Di sebelah Wahab Saudara Faizal, peguam kami. Saya akan gunakan perkataan our lawyers. So we are here together as a team in order to clear our name. Or in order to give the version of our story. Dia mungkin betul, dia mungkin tidak, but it's always subject to police investigation. Di sebelah saya our senior lawyer Saudara Zafli, dan di sebelah saya Saudara Arif, juga peguam. So we have 3 lawyers here to assist us on any matters that you may raise that we cannot answer, or we are not willing to answer, or we reserve to answer. Dan saya dengan Wahab. So without further ado, saya tak hendak banyak sebab masa kita cuma 1 jam. Saya nak bagi peluang pertama kepada Saudara Wahab di sebelah saya untuk berikan apa yang dia hendak bagi tahu. Dan kemudiannya soal jawab dengan saya lah. Saya tidak ada press statement untuk bertulis yang saya prepare, because I'm prepared to answer it verbally like this. So Saudara Wahab, boleh apa yang anda dikatakan pada wartawan kita yang hadir pada malam ini. Baik, terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Wahab bin Abdul Qadir Gilani. Saya hadir dalam sidang media ini adalah dengan tujuan untuk memberikan penjelasan berkenaan penyebaran rakaman video fitnah yang kononnya merupakan perbualan video lucah Datuk Dr. Agus terhadap saya. Saya di sini menegaskan bahawa perbualan video tersebut telah diedit dan disunting oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang cuba menjatuhkan reputasi Datuk Dr. Agus. Komplot untuk menjatuhkan Datuk Dr. Agus ini didalangi oleh individu-individu berjawatan tinggi di dalam JKOM sendiri yang saya namakan sebagai Mr. H. Pada sekitar November 2023, saya berjumpa Mr. H di pejabat beliau. Bermula daripada situ, beberapa pertemuan diaturkan Mr. H, termasuklah saya dibawa ke hotel sekitar Kuala Lumpur untuk berjumpa dengan individu-individu yang disebut oleh Mr. H sebagai berpengaruh. Semasa pertemuan saya dengan Mr. H, saya telah diberitahu kononnya beliau telah mendapat info daripada pihak tertentu bahawa Datuk Dr. Agus terlibat di dalam aktiviti yang tidak bermoral. Mr. H telah menyatakan bahawa beliau telah ditugaskan untuk membersihkan JKOM dari dalam. Mr. H turut meyakinkan saya bahawa beliau disokong oleh beberapa individu berpengaruh yang ingin menjatuhkan Datuk Dr. Agus, di mana Mr. H menjatuhkan kepada saya di mana Mr. H menunjukkan kepada saya perbualan WhatsApp beliau bersama beberapa individu berpengaruh yang menyokong beliau. Sebagai pegawai baru di JKOM, saya terasa teruja untuk melaksanakan tugasan yang diberikan. Saya diarahkan untuk membuat satu rakaman perbualan video bersama Datuk Dr. Agus bagi mendapatkan bukti Datuk Dr. Agus terlibat dalam aktiviti songsang dan tidak bermoral. Hakikatnya video yang saya rakam itu adalah video yang tidak mempunyai audio. Saya terkejut apabila rakaman video tersebut telah disebarkan oleh Cik Gubat di laman Facebook beliau. Lebih mengejutkan lagi, rakaman video tersebut telah disunting dan diedit oleh pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan teknik voice over bagi menunjukkan seolah-olah saya dan Dr. Agus terlibat di dalam aktiviti yang jelek dan tidak bermoral. Saya ingin menegaskan bahawa kandungan audio di dalam video tersebut adalah palsu, direka dan tidak benar. Penyebaran video fitnah tersebut bukan sahaja menjejaskan nama baik, maruah dan reputasi Datuk Dr. Agus, tetapi juga mencemarkan maruah saya. Kini saya sedar yang saya telah dipergunakan dan tidak sekadar kambing hitam oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan Datuk Dr. Agus. Sebelum ini saya menyangka saya merupakan sebahagian dari pihak yang benar
yang kononnya benar-benar ingin membersihkan Jecom daripada unsur negatif. Tetapi rupanya saya telah digunakan di dalam komplot keji untuk memfitnah Datuk Dr. Agus. Tujuan saya hadir di dalam sidang bijak ini bukanlah untuk membuat damage control, tapi untuk menjelaskan perkara sebenar kepada masyarakat dan membersihkan nama saya yang kini menjadi tohmahan masyarakat. Keluarga saya yang membuatkan saya hadir. Datuk sendiri ambil tindakan tak terhadap Wahab? Wahab ni naif, ya, anak kecil. Jadi penyesalan dia, desakan dia untuk saya muncul bersama dengan dia dengan dalam sidang ini pun saya rasa satu keberuntungan. Cuma satu kerugian saya yang dia akan kekal dan hitam selamanya dalam sejarah hidup ialah my image has been tarnished badly. Dan itu kalau ada penyesalan tu saya serahkan pada Wahab kemudian. You said that you will join politics because of this. I may. Ya. Saya sebelum ini kalau orang tanya saya, are you going to join politics? Saya akan cakap saya dilahir untuk menjadi Alex Ferguson. Saya tidak dilahir untuk menjadi David Beckham. Tapi dengan keadaan seperti ini saya rasa saya mahu bermain bola itu. Hopefully I can be a good striker. Datuk, sebelum ni tadi saya ada mention YB Fahmi Fahmi sendiri dah tahu perkara ini. Mungkin dia ada personally contact Datuk ke? Macam mana? Tak ada, tak contact personally. Mungkin dia malu, mungkin jaga aib, mungkin mau beri sokongan dari jauh. Tak ada apa-apa. Cuma nak kata bahawa saya tidak lagi bersama dalam kerajaan Madani. Saya akan berkuat kuasa pertakan jawatan saya. Mulanya pada 15 Disember. Saya sudah tulis semula surat itu. Kerana tempoh cuti saya hanya setakat 11 hari dan saya akan buka kuasa pada 4 Disember. Datuk, pasal berhenti daripada jawatan Jecom ni, KP Jecom, apa plan Datuk seterusnya sebenarnya, Datuk? Apa dia? Apa plan Datuk sebenarnya? Kalau Dunia ni luas. Dunia ni luas. Saya ada ilmu. Saya yakin dengan ilmu saya. Saya ada pengalaman. Saya yakin dengan pengalaman saya. Saya ada kebolehan. Saya yakin dengan kebolehan saya. Sebab itu saya bagi tahu pada semua anak-anak murid saya sebelum ini. Atau wartawan-wartawan ini pun yang ada di hadapan ini. Make sure that you have knowledge in order for you to survive. Jadi kalau you ada benda itu, you yakinlah di mana pun you boleh buat kan. Jadi apa perancangan ke depan? Satu, memikirkan untuk belajar politik, terjun politik. Yang kedua, meneruskan kerjaya saya sebagai menulis buku. Banyak catatan yang boleh dibuat. Pelbagai. Dunia ni jangan kita pandang dia sebagai kecil. Ya. So what was the actual conversation if the video was uploaded without? betul. Pardon? What was the actual conversation between you and Wahab? Ya Allah Akbar, takkan nak cakap benda dalam katil. Conversation yang santai-santai. Maksudnya tak ada langsung Seorang bapa dengan seorang anak dia boleh cakap pelbagai-bagai. How are you? How's your family? How's your life? Macam mana Datuk dengan Wahab nak buktikan bahawasanya video tu adalah Let the police investigate. How could that was the accusation against us? Okay, jadi the police will do the necessary investigation. Maafkan saya Dr. Agus, tapi ada this one particular moment where you approached your phone and then you said to kiss on the lips. So what were you saying? Itu tak ingatlah. You go into a very specific detail. It's okay. Jangan rasa bersalah untuk bertanya. So sampai pukul 1 jam sampai jam 9 ini waktu you untuk bersama saya. Tak ada cakap perkataan begitu. Tak itu yang isu itu memang tak ada. Tak okeylah kalau kita andaikan bercakap. So any benda yang salah, any criminal offence on that, any sexual assault on that. Saya tak nampak pun sesuatu yang perlu diperbesarkan pada isu-isu yang sebegitu. Saya ni kepada semua orang, kalau saya bercakap sebagai sayang je. Sungguh. Prof, rasa ada usaha-usaha dalaman yang Prof sebut tadi tentang orang nak take over dan sebagainya. Usaha tu baru sekarang ini ataupun dah lama atau sejak? Saya fikir tidak adil kalau saya kata ada usaha-usaha dalaman begitu. Sebab saya sendiri secara personal saya tak rasa pun. Kalau orang kutuk, orang kritik, orang bantai, that's normal.
Tapi kalau ada usaha nak berebut kuasa tu, saya tidak fikir sampai ke tahap itu. Jika ada, it's not my problem. Kawan-kawan punya masalah. Sebab tadi kata Mr. H tadi adalah orang yang berada. Itu Wahab. Ini saya. Jadi saya rasa kalau nak samakan saya dengan Wahab dalam jawapan ini, I don't think that's right lah. Jadi sekarang dia yang tanya apa yang saya rasa. Saya tak rasa apa-apa. Kalau dari segi nak ambil kuasa, ambillah. Dan saya tidak fikir PPM begitu. Jadi ini ada konspirasi, kalau kita kata konspirasi lah, ada antara kawan-kawan yang merasa tidak puas hati, tentunya pada prestasi Jcom, kepada arah tuju Jcom yang dilihat tidak membantu kerajaan. So ya mungkin begitu. So kalau saya nak komen kepada pendapat-pendapat yang sebegitu, I don't think it's fair. Not fair to me and not fair to my other friends. Wahab, itu adalah perbuatan pertama kali ke ataupun pernah sebelum ni menghubungi Banyak video kali. call dengan Banyak kali. banyak kali. Wah, ada tak dia beritahu arah tujuan maksudnya video tidak ambil tu kenapa, sebab apa, adakah ada tak dia orang yang minta video tu, dan siapa yang minta video tu in the first place, yang minta recording tu, ada tak? Mr. H lah. Mr. H. Dan dia ada beritahu tak kenapa dia nak minta video? Dia kata dia nak try Tak ada. Dia tak cakap macam tu. Oh, maksudnya bukan rancangan lah, dia suruh saja tapi dia tak cakap video tu untuk apa tak ada. Encik Wahid, tadi kata ada sudah banyak kali Untuk video jatuhkan. call dengan Profesor. So, adakah ini first video yang awak record bagi Mr. H? Macam mana? Is it this is the first video that, because you say that you got so many times video call with Professor. Okay. So, is it the first video that you record to stand up? Untuk record tu first time lah. First time lah. record. Sebab dah Datuk reveal nama Mr. H tu Apa dia? Reveal nama Tahu Mr. dia. H tu. Janganlah kita tanya benda-benda yang sebegitu. Kita Wahab, saya Wahab bagi tahu saya apa ceritanya. But I advise him, let's reveal to the relevant authority during investigation. In time. Wahab sebagai penolong pegawai kan, adakah ini kelakuan biasa Datuk dengan pegawai-pegawai yang lain? Saya dengan pegawai itu pada saya tu very common. Maksudnya selalulah buat FaceTime atau call WhatsApp video dengan pegawai-pegawai yang lain juga, atau dengan Wahab saja, ataupun Biasa ada saja istimewa untuk Wahab? urusan kerja di mana-mana tu biasa saja. Saya tak nampak dia Wahab ni anak kecil je pun. Yelah, sebab dia baru lagi bekerja. Jadi, Anak sulung saya pun lebih tua pada Wahab ni. Apakah status istimewa untuk Wahab boleh? Tak, what do you want to tell me now? Is just this the first time that I did video call with others or what? Macam nampak strange soalannya. So just video call is with everybody. With my pengarah, with my staff, with my friends. I think it's just normal. There's nothing offense kot. Tapi dia pangkat macam pangkat bukan pangkat yang tinggi, dan lagi dia baru employee baru ke. So pengarah selalu adakah itu common ke? You boleh video call, saya boleh video call saya bos, tapi saya masih baru. Adakah itu common? Wahab ni dia naif lah. Dia naif. Dia anak yang apa ya, yang ada keperluan family yang sebagai seorang nasihat, I don't think benda yang pelik pun. Saya rasa macam soalan macam you still thinking on the very what to say, negative perception, like that. I don't think. Siapa yang call siapa? Datuk ke atau Saya call Wahab, ada Wahab call saya, ada. yang video tu? Video itu saya call Wahab ya. Saya call Wahab. Saya call Wahab. Datuk, have you passed the actual audio of the Reaksi recording? keluarga. Reaksi Apa? keluarga. Apa dia? Reaksi keluarga selepas berita ini tersebar. Siapa pun yang menghadapi benda seperti ini tertekan. Termasuk anak-anak lah Datuk. Anak-anak. Siapa pun yang ada emosi, ada perasaan, ada akal, ada fikiran. Melainkan itu ayam itik. Wahab, kan? Actual recording tu Wahab dah pass dekat pihak polis kan? Actual recording yang call tu. Tak ada. Belum lagi. So kalau lepas ni Datuk, kalau ada macam contoh Dah gini, don't scramble. Take a cue and we go one by one. We still have time. I'm here to answer your questions. Pihak Don't Datuk worry. saja yang dah buat laporan. Pihak Wahab belum lagi
akan menyusul. Bila? Esok. Belum tak sure lagi, tak pasti lagi. Wahab akan buat laporan atau tidak, dan kalau nak buat bila? Mungkin akan diputuskan dalam sehari dua. Okey, Datuk dan Wahab, saya minta tanya, ada tak kalaulah kan macam orang kata netizen meminta Datuk dan juga Wahab membuat sumpah laknat, Datuk dan Wahab patut tak buat atas video ini? Ya Allah Akbar. Dia sumpah laknat, main lagi benda-benda seperti ini, ya Allah. Let's move on to another level of questioning lah. Dah berlaku lepas satu. So maknanya Wahab dengan Datuk Agus tak pass lagi dekat polis the actual recording, voice recording to the police. Saya tak ada record. Because that might be doctored as well before you pass. Saya tak ada record apa-apa. Saya Mungkin Wahab lah. mungkin Wahab lah.